surah Al-Imran Surah Al-Imran ayat yang ke-42. Bermula ayat yang ke-42. Kita baca dulu sama-sama, kemudian kita tengok terjemahan dan penjelasan ringkas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafak innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Surah Al-Imran ayat yang ke 42 dah, sehingga ayat seterusnya ayat yang ke 61 dah. Ini masih lagi kisah yang berkisah kenaan dengan Siti Maryam dan adalah baginda beliau iaitu Nabi Isa AS. Sebenarnya Tuhan nak highlight lah dalam cerita ni. Mula-mula sekalinya Tuhan sebut Wallahu Sami'un Alim. Sifat Maha mendengar, Maha mengetahuinya hanya milik Allah sahaja. Maha mendengar, Maha mengetahui, dan ilmu dan Maha mendengar ni hanya milik Allah sahaja. Orang lain ilmu mereka, pendengaran mereka terhad dah. Dan nabi-nabi walaupun mereka ni orang yang terpilih, orang yang hebat, mereka ada kelemahan dah. Ada kelemahan dan mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ininya kisah berkenaan dengan Siti Maryam lagi. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ingatlah ketika mana malaikat berkata, Jibril lah, dan Jibril utusan Allah yang Allah utus kepada Siti Maryam. Dalam surah Maryam, lah, ni surah Al-Imran kan. Dalam surah Maryam, fatamassala lahu basharan sawiyya. Malaikat berupa dalam bentuk seorang lelaki yang sempurna lah. Fatamassala lahu basharan sawiyya. Ketika mana malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, watahharaki, dan telah menyucikan kamu, wastafaki ala nisa'il alamin, dia telah memilih kamu berbanding manusia lain lah, perempuan manusia yang lain. Tengok dalam ayat ni dua kali dia sebut innallaha astafaki wastafaki, dua kali mustafaki, dua kali memilih. Pilihan yang pertama maksud dia ialah Siti Maryam terpilih kerana mak dia nazar nak jadikan dia sebagai khadam,
dah. Dan terpilihnya dia, wa ambataha nabatan hasanah, Tuhan terima doa mak dia, Tuhan lindungi dia daripada apa dia, syaitan, macam-macam lah. Dan dia sendiri pun orang yang solehah dah. Tu istafaki yang pertama, akhlak pun mulia dah. Yang kedua, istafaki yang kedua, wastafaki ala nisa'il alamin, maksudnya Allah bagi kelebihan pada Maryam berbanding dengan manusia, perempuan manusia semua sekali dah. Jadi dalam hadis disebut kelebihan Khadijah, Fatimah, Aisyah, termasuk juga Maryam lah. Asiyah kan, tu ada hadis dulu kan, kamulah minar rijali kasirun dah, walam yakbul bin nisa'i illa, Nabi sebut tidak sempurna orang perempuan kecuali Nabi sebut nama lah, termasuklah apa dia, Siti Maryam, Siti Maryam dah. Jadi wastafaki ala nisa'il alamin, yang kedua Tuhan pilih, Tuhan bagi kelebihan, Tuhan angkat dia berbanding dengan perempuan seluruh dunia alam dah. Walaupun pilihan Tuhan ni dikongsikan bersama-sama dengan perempuan yang disebut nama dah, Khadijah, Fatimah, Aisyah dan sebagainya dah. Jadi oleh kerana itu kelebihan yang Allah bagi, maka patutlah Siti Maryam bersyukur dan menghargai dah kelebihan dan pilihan yang dibuat oleh Allah SWT. Maka cara bersyukur dan cara apa dia menghargai pilihan Allah ni, maka dengan cara melakukan ibadah. Kalau kita baca hadis ya, Nabi SAW bangun sembahyang malam sehingga bengkok, pecah kaki dia kan. Aisyah kata, Rasulullah, kenapa kamu panjang sangat sembahyangnya? Kata Allah telah ampunkan dosa kamu, jangan lepas ya terkedia ni. Maka Nabi kata, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Di Siti Maryam pun beribadat kerana bersyukur kepada Allah lah. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia Nabi Nuh AS seorang hamba yang bersyukur lah. Jadi cara bersyukurnya macam mana? Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, patuhlah kamu pada perintah Tuhan kamu. Uqnuti, kunuk ni maksud dia nya lama melakukan ibadah, lama berdiri dah, tul qiyam. Kunuk ni maksudnya lama berdiri melakukan ibadat. Kunuk juga maksudnya tunduk patuh. Kunuk dah. Kita kunuk lah. Wasjudi, dia sujudlah kamu, dia sembah rokoklah kamu bersama-sama orang yang rokok. Dalam ayat ni tu sebut sujud dulu rokok. Ada kata sebab cara ibadat mereka memang mereka sujud baru rokok dah. Kata tak, rokok dulu sujud semua sekali agama pun. Cuma wow tu mutlakul jam'i. Nak wayak apa dia? Rokok pada sujud pada. Cuma bukan ikut tertib rokok sujud baru rokok tak dah. Tidak dah. Wow tu nak ayatnya ni saja. Contohnya laki tu Amran wa Muhammadan. Aku temu dengan Amru dan Muhammad. Amru dulu ke Muhammad dulu, ke Muhammad dulu, Amru dulu. Tak kira dah. Temu dulu ke. Kat mana dulu tak ayat. Wow ni nak ayat. Dua-dua tu kamu kena buat. Jadi dalam hadis, dalam cerita ni nak ayat betapa mulianya ibadat rokok dan sujud yang dilakukan oleh Siti Maryam lah. Warka'i ma'ar raki'in, bukan raki'ah dah dah. Jadi nak ayat sembahyang berjemaah lah, sembahyang berjemaah dan tergolong dekat lagi bersama-sama orang yang rokok dah. Orang yang beribadat. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah di antara kisah ghaib yang kami telah wahyukan kepada engkau. Itulah apa? Itulah bermula daripada kisah ibu dia Siti Maryam, Imratu Imran, kisah bahawa dia kelahiran Siti Maryam sendiri, kisah Siti Maryam dijaga oleh Nabi Zakaria, kisah Nabi Zakaria boleh anak Nabi Yahya. Tak, kisah pula Nabi Siti Maryam apa dia melahirkan, apa dia boleh anak Nabi Isa lah. Atau zalika isyarat, ataupun zalika tu dipanggil kinayah. Itu ditafsirkan oleh ayat selepas dia. Kemudian wa ma kunta ladaihim. Wa ma kunta ladaihim, itu tu maksud dia tidaklah kamu bersama-sama mereka, berada di sisi mereka bila
iz yulquna aqlamahum, ketika mana mereka mencampakkan pen mereka dah, ataupun anak panah mereka. Ini peristiwa ni berlaku bila? Ketika mana Mak Siti Maryam bawa dia untuk dijaga oleh pihak masjid kan. Maka semua pakai bubuk belaka. Dan akhirnya mereka buat undian dan akhirnya terpilih Nabi Zakaria kan. Jadi cara mengundi macam mana? Masing-masing ambil pen, mereka lempar dari sungai dah. Hak mana timbul maka dia lah menang dah. Hak gelap kalah lah. Ataupun hak hanyut pas keluar belakang tu kalah. Hak kekal tempat dia tu benar dah. Jadi kisah tu Nabi Muhammad tak tahu dah, kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyuhum yakfulu Maryama, siapakah di kalangan mereka yang berhak menjaga Siti Maryam? Wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, kamu tidak ada di sisi mereka ketika mereka bertengkar, berbalah dah. Masing-masing nak berebut, nak jaga Siti Maryam dah. Jadi tu benda gaib ni, walaupun kisah tu kisah kecil tapi Allah sahaja boleh tahu. Jadi ni membuktikan benarnya Al-Quran dah. Sebagaimana dia surah lain tu sebut ama kunta ladaihim wa ma kunta bijamil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta syahidin. Kamu tidak ada ketika mana Nabi Musa kecek dengan Tuhan ni di Tursina dak, lu sebelah barat mana-mana dak, tak tahu. Tapi mu boleh royak juga menunjukkan ni wahyu dak. Jadi itu selingih lah, zalika min ambail ghaib, itu selingih. Sambungnya cerita Siti Maryamnya, il qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min. Selagi tinggal dah, innallaha astafaki wa tahharaki, Allah telah menyucikan kamu. Menyucikan ni ada kata Siti Maryam tak mari darah bulan, ada kata tahharaki itu bersih daripada akhlak-akhlak yang hina, ada kata waktu haraki itu bersih daripada apa dia dosa dah. Itu waktu haraki. Il qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min. Ingatlah ketika mana malaikat berkata dah. Malaikat sini walaupun jamak tapi Jibril lah maksud dia dah. Sebab ada ayat lain sebut seorang malaikat Jibril dah. Ketika mana malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepada engkau dah, bi kalimatin min, dengan satu kalimah daripadanya. Ni maksud dia nya ialah Nabi Siti Maryam makin melahirkan seorang anak dah. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, nama anak yang akan dilahirkan ialah Al-Masih, gelar dia dah Isa ibnu Maryam, Isa anak laki Maryam. Kenapa Nabi Isa dinamakan, digelar dengan Al-Masih? Al-Masih banyak tafsir lah. Ada kata Al-Masih ni maksud dia disapu dengan keberkatan. Ada kata dia disapu oleh malaikat. Ada kata dia lahir dengan disapu dengan minyak dah pada tubuh dia. Minyak molek lah. Ada kata Al-Masih maksud dia Masih, sebab dia ni berjalan musafir atas muka bumi. Ada kata Masih maksudnya Masih, dia menyapu kebatilan dengan kebenaran. Dajjal pun Al-Masih juga, Dajjal ni. Dah. Masa betul ni Dajjal Masih juga. Masih Dajjal maksudnya Al-Mamsuh Al-Ain, sebelum mata dia telah dipadamkan dah. Tu Dajjal. Kita bisa kelawai Dajjal kan. Jadi antara tanda kiamat yang paling besar, yang paling hampir ialah keluarnya Nabi Isa selepas daripada 7 tahun pemerintahan Imam Mahdi dah. Dan Nabi Isa akan bunuh Dajjal dah, akan bunuh Dajjal. Dan Nabi Isa akan mengembalikan pemerintahan Islam lah, berhukum dengan hukum Islam, dan ramai Kristian yang menganut, yang tukar agama Islam dah.
wajihan fid dunya wal akhirah, seorang yang pemuka bangsawan yang mulia dunia dan akhirat. Dunia pun dia tu disanjung, di akhirat pun lebih lagi lah. Wa minal muqarrabin, dia orang yang hampir dengan Tuhan dah. Al muqarrabin ni malaikat pun ada, muqarrabin juga hamba-hamba Allah di kalangan nabi-nabi, syuhada, salihin dah, muqarrabin juga. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Dah ke surah Al-Waqiah ke dia sebut ada golongan muqarrabin. Muqarrabin ni orang hak VIP lah, VIP dah, first class. First class segi agama lah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ni semua Tuhan sebut sifat-sifat Siti Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Tuhan cerita ke kisah ibu Nabi Isa, Nabi Isa sendiri? Tujuan Tuhan cerita ke kisah Siti Maryam dengan Nabi Isa ni, pertama sekali nak royak lemahnya Siti Maryam. Siti Maryam tak tahu pun, bahkan dalam ayat lain terkejut dia bila malaikat royak dia ke melahir anak. Lahir anak ke mana? Dia nikah tak je nikah kali habuk dah. Tak ada temu yang lelaki pun dah. Tak boleh sentuh pun. Macam mana dia boleh melahirkan anak? Jadi dia pun tak tahu dia akan melahirkan anak. Jadi dia pun terkejut dah. Tak sangka lah. Dah. Jadi dia pun lepas boleh lahir anak kan, dia nazar tak sikit dengan manusia kan. Jadi dia pun rasa terhina sebab orang apa dia? Orang tuduh dia berzina kan. Kan dia lari daripada tu kan, tahu dia melahirkan Nabi Isa. Tuhan suruh apa dia? Kocok pokok apa dia? Tepuk pokok, tamar jatuh, berutak semua sekali dah. Jadi dia tu siapa Siti Maryam nak bunuh diri, apa dia? Baik aku matilah daripada aku ni hidup melagung malu ni. Dah orang tanya jawab kan. Jadi dia sendiri pun lemah juga. Walaupun dia mak seorang Nabi, walaupun dia tu anak pada seorang wali, dia sendiri wali dah. Dia sendiri pun sedih, dia sendiri pun menghadapi masalah besar dah. Pada jawab dah. Jadi ni tu nak sebut kelemahan yang ada pada Siti Maryam dah. Walaupun dia orang terpilih, Innallaha astafaki dah, tapi banyak masalah dia hadapi. Dia bergantung dengan Tuhan juga. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ni Tuhan sebut sifat-sifat Nabi Isa dah. Sifat Nabi Isa ni sifat menunjukkan dia ni seorang hamba. Dia makhluk Allah, bukan Tuhan, bukan nak Tuhan dak. Bukan jemaat Tuhan. Sebagaimana dia anggap disangka oleh apa dia golongan Kristian dah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia boleh bercakap dengan manusia ketika dalam buayan. Wa kahla, dia ketika dewasa dah. Wa minas salihin, dia di kalangan orang yang soleh. Nabi Isa boleh kecek ketika dalam buaya. Lepas tu guna pelik. Sebab boleh kecek ni besar, boleh kecek tak 5 tahun boleh kecek. Ni dalam baru lahir boleh kecek dah. Bercakapnya Nabi Isa, fa asyarat ilaih qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alna nabiyya. Bila Siti Maryam bawa anak dia ni pergi temu dengan kaum dia, maka mereka tanya, mana anak ni? Munya jahat ke kan? Maka dia pun ialah dia nazar puasa, tak kecek dengan orang, dia tunjuk pada anak dia ni. Kemudian anak dia pun kecek lah, inni abdullah, aku ni hamba Allah, atani alkitab wa ja'alna nabiyya. Tuhan jadikan aku, berikan aku kitab, dan tu dia aku jadi nabi dah. Jadi bercakap dalam buaya ni beberapa kanak-kanak sahaja yang Tuhan pilih. Masuklah cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud kan mak dia orang 7 lapi kan. Budak tu kata mak 7 lah lapi. Mak dia kata tak apalah, tukar agama lah, selamatkan anak ni. Mak dia, anak dia royak lah. Api sebenarnya tu syurga tu. Tak, 7 juga. Akhir 7. Kemudian ada cerita Nabi sebut dalam hadis kan. Ada seorang bayi dengan nyusu mak dia, tiba-tiba lalu seorang miskin. Mak dia kata, janganlah jadikan anak aku seperti orang miskin ni. Maka anak dia pun paling ke mak dia, ya Allah jadikanlah aku seperti dia juga. Tak. Lalu orang kaya, tak, dengan megahnya
Aku malah kata minta ya Allah jadikan anak aku ni seperti apa dia? Orang kaya tu. Aku mau anak dia paling. Ya Allah jangan jadi aku seperti orang kaya ni. Jadi budak tu lebih kecil lah. Budak tu boleh bercakap. Itu 3-4 cerita lah berkenaan dengan kanak-kanak boleh bercakap lah. Pelik lah. Pelik. Termasuk Nabi Isa AS. Wakahlah dia ketika dewasa. Biasa dewasa kecil tak disebut tak. Kenapa tu disebut wakahlah? Nabi Isa ni dia diangkat naik ke langit umur muda lagi 33 dah. Mesti riwayat sebut lah. Tak lama lah dakwah dia tu. Wakahlah ni maksudnya sempurna kedewasaan dia. Anak umur 40 ke, tak, lebih dari tu ke. Maksudnya ayat ni mengisyaratkan bahawasanya Nabi Isa akan turun kali kedua. Dia akan bercakap dengan orang. Wa minas salihin, dia di kalangan orang soleh. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Siti Maryam bertanya, wahai Tuhanku, macam mana aku boleh anak? Tak pernah sekali pun aku disentuh oleh manusia. Waladun ni waladun dah anak. Dia ada gulam, dia ada bint, dia ada walad lain tu. Walad ni anak lelaki, ada anak lelaki perempuan. Kalau gulam anak lelaki lah. Nak boleh anak ke mana? Jatuh kau tina tak boleh anak. Anak macam mana ni aku tak pernah disentuh, tak pernah berkahwin pun. Tu soalan dia takjubnya, rasa peliknya Siti Maryam bila dia disampaikan berita dengan kelahiran Nabi Isa dah. Walam yamsasni bashar, aku tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Qala, Jibril menjawab dah, begitulah wahai Siti Maryam, Allah boleh menciptakan apa sahaja yang dia mahu. Allah boleh ciptakan Nabi Adam tanpa mak, tanpa ayah. Tak. Allah boleh ciptakan Siti Hawa tanpa ibu. Allah boleh menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Tak boleh. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah memutuskan satu perkara, maka mudah bagi Allah dah. Dia kata kun saja jadilah. Dengan kalimah kun saja maka jadilah. Tak. Dengan sebab, dengan tanpa sebab pun tu yang boleh buat juga dah. Jadi Siti Maryam pun tertanya-tanya. Dia terkejut. Dia tak sangka lah. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarnya kitab dan hikmah, Taurat dan Injil. Taurat dan Injil kita faham lah. Nabi Isa tu ajar dia. Alkitab wal hikmah ni kepada dia. Kali kedua Nabi Isa turun ke dunia ni, dia akan berhukum dengan hukum Quran dan Sunnah. Al-hikmah ada As-Sunnah, Al-Kitab masih ada Al-Quran. Nabi Isa ni bukan saja Taurat dan Injil dia tahu. Quran dan hadis pun dia Tuhan ajar dia, Tuhan bagi ilmu dia dah. Dan dia akan berhukum dengan Quran dan hadis saja ketika di akhir zaman. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata, Quran dan Sunnah. Dan Tuhan juga mengajar Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Allah utuskan dia sebagai seorang rasul kepada Bani Israel, utusan kepada Bani Israel. Dia rasul Bani Israel ni berakhir dengan Nabi Isa. Berakhir dengan Nabi Isa. Bermula dengan apa dia? Nabi Yusuf. Dia berakhir dengan Nabi Isa dah. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ni Nabi Isa sendiri royak bahawasanya dia mari mukjizat ni bukan kuasa dia, bukan dengan pilihan dia, tapi dia mari tu kerana Allah Ta'ala yang bagi, Allah Ta'ala yang tunjuk ke dah. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum.
Setiap Nabi tu yang bagi mukjizat nak menunjukkan kebenaran dia lah, kebenaran dakwah dia sebagai Nabi. Bahawasanya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda dari Tuhan kamu. Banyaklah mukjizat Isa ni. Dah orang yang nyakit buta, nyakit sopok boleh sembuh. Dah orang yang mati dah kubur dia boleh doa, dia berhidup balik. Dah burung dia buat dengan tanah, dia tiup jadi burung hidup dah. Jadi benda-benda ni, inilah hak Kristian menganggap dia ni Tuhan. Dia boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan orang sakit, boleh tukar burung tanah jadi burung sungguh. Pelik Tuhan ada. Sedangkan dalam ayat ada sebut biiznillah. Nabi saya kata semua aku buat ni biiznillah, dengan izin Allah, bukan dengan kehendak aku tak. Tuhan bagi mukjizat dah. Anni akhluqu lakum. Apa dia bi ayatin tu? Pertama, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr. Bahawasanya aku buat bentuk daripada tanah seperti bentuk burung. Lalu aku tiup padanya fayakunu tayra bi'illah, maka jadilah burung yang hidup, dia berterbang. Bukan semua burung. Tak, burung tertentu sahaja, bukan semua burung tu Nabi bisa buat. Tak lah, tapi sebagai mukjizat sahaja. Tak, tiup. Ke Nabi Ibrahim ke, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Allah, tunjuk kepada aku macam mana kamu hidup kau mati. Tu yang suruh ambil dah, fakhudh arba'atan min at-tayr, ambil 4 ekor burung, boleh cicit garau, ambil potong-potong tok bukit ni panggil tak, hidup semua labu. Itu sebagai mukjizat tu, nak tunjuk tanda dia ya, bukan nak ayat Nabi Ibrahim boleh buat semua sekali, tak boleh. Itu buat ataupun minta dia nak tunjuk pada dia dah. Nabi Isa pun kata juga, bukan semua burung ni buat belaka. Wa ubri'ul biiznillah, dengan izin Allah aku buat ni, bukan aku pandai-pandai aku tak lah. Kalau tanpa izin aku tak jadi juga. Kita boleh buat, ambil tanah, buat macam burung, ada paruh, ada kaki semua, tak jadi tak jadi. Orang sihir jadilah, tapi mula yang ambil tu bukan betul tak. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, dia aku menyembuhkan penyakit ul akmaha dia buta, abrasa ni baras, penyakit sopok dah. Wa uhyil mauta, dia aku boleh menghidupkan orang yang telah mati biiznillah, dengan izin Allah. Bukan semua orang mati atas permintaan ni, sebab dia ni ada kes yang tak sah, dak minta doa lah supaya Nabi bisa doa hidup balik. Bukan Nabi boleh menghidupkan semua orang mati dak. Jadi orang mati ratus-ratus tahun pun Nabi bisa doa akhirnya hidup dak, betak pun mati balik, bukan hidup sama dak. Itu dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah, biiznillah kita sebut tu 3-4 kali biiznillah kan. Wa unabbiukum, dan aku boleh ceritakan kepada kamu bima takuluna, apa yang kamu akan makan. Anak makan apa ni? Tak, nasi biryani ke? Tak, makan buah ke? Wa unabbiukum, aku boleh cerita kepada kamu dah apa yang kamu akan makan. Tak, kita masuk tahu makan kerja dah, tapi Nabi tak tahu dah. Nak klik makan kerja mana? Nabi suruh ajak makan kerja mungkin tak. Wa ma tadakhiruna, dia aku bercerita kepada kamu apa yang kamu simpan di rumah kamu. Makan negara di rumah kamu, daging kau, ayam kau, tak, ikan kau. Wa ma tadakhiruna, apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. Itu pun ilmu sekadar tu lah, bukan semua benda Nabi Sulaiman ya, sebagai mukjizat sahaja. Sebagai mukjizat sahaja. Jadi semua sekali tu sifat-sifat dan benda-benda yang mencarikan adab, semua sekali tu inna fi zalika la ayatan lakum, sesungguhnya pada perkara itu terdapat tanda bagi kamu, tanda kebenaran Nabi Isa sebagai seorang Nabi. Dan ini mukjizat dari Allah Ta'ala. Itu saya bawa ni benar. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman, kalau kamu percaya kan, inilah tanda untuk kamu dah. Allah Ta'ala datangkan supaya kamu menerima risalah yang aku bawa. Kena besok kira akhirnya dia nak bunuh dia kan. Falamma ahassa Isa minhumul kufra kan. Tak.
Hebat-hebat Nabi Isa bunuh dia. Bukan Yahudi mendakwa mereka salib Nabi Isa. Tapi orang kata masa lalu benar mereka tak bunuh, tak salib, Tuhan angkat dia, barafa Allah ilaih. Betul tak? Nabi Isa nusuk lari. Anak Tuhan guananya. Kalau Tuhan tak boleh lari. Tak? Jadi sini dakwa Nabi Isa kena bunuh. Dia bunuh untuk kena bunuh sama manusia. Takkan Tuhan nak bunuh, nak sabar. Kerana dia mikir mana lah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan Nabi Isa juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dah. Jadi Nabi Isa bukan sahaja diwahyukan Injil, tapi dia juga menuliskan ajaran Taurat. Taurat Nabi Isa, Nabi Musa kan. Dia Taurat ni dia mengandungi hukum hakam. Injil ni dia banyak kenya nasyid-nasyid lah, puji-puji lah Tuhan serta sejarah, serta kejadian, buku kejadian kan. Banyak apa dia Ustaz Ikram ke dia buat hari Injil kan. Buku kena dengan kejadian ni. Dan insya-Allah kita nak rancang nak bawa Ustaz Ikram hari buat daurah lah, perbandingan agama berkenaan dengan ajaran-ajaran sesat dah. InsyaAllah dah. Dia ada program dah mari dulu di Jahit tu di Bait Islam. Jadi dia mari semula lah sini insyaAllah. Kita bawa dia untuk bentang berkenaan dengan ajaran sesat semasa lah sekarang ni. Jadi banyak kajian dia terhadap agama Kristian, kepercayaan Yahudi dia sebab apa? Sebab benda ni tu sebab Quran. Dari Quran dah. Dan kita baca Quran, kita baca gitu ya, tapi dia kaji dengan buku-buku dia, dengan gambar-gambar, dengan video dia berlaku. Cukup maklumat lah. Wa musaddiqan lima baina yadayya, dan membenarkan kitab sebelum aku, Taurat dah. Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurima alaikum, dan supaya aku menghalalkan untuk kamu sebahagian daripada apa yang telah diharamkan untuk kamu. Jadi Injil ataupun wahyu Nabi Isa ni memasukkan sebahagian ajaran Yahudi, memasukkan sebahagian ajaran Taurat dah. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Sekali lagi Nabi Isa ulang dah, dia aku bawa kepada kamu dengan tanda-tanda daripada Tuhanku dah. Bukannya aku buat-buat dak, kehendak aku dak dah. Macam Nabi Musa lah. Nabi Musa katok batu, tu biar air dah. Tu Tuhan suruh jadi keluar air tu, mata air. Nabi Musa kat pukul laut, belah. Kalau Nabi Musa pukul saja, Tuhan tak suruh, tak belah. Tak. Boleh kata yang alim tak terbelah, tapi Tuhan suruh belah lah. Tak. Jadi Nabi Isa begitu juga. Wahyu yang dia buat tu, dia nampak tangan dia tu dah dengan izin Allah, dengan perintah dari Allah dah. Bi ayatin min rabbikum, bi iznillah. Fattaqullaha wa ati'un. Maka oleh kerana itu takutlah kamu pada Allah. Wa ati'un, patuhlah kamu pada aku dah. Nabi Isa dalam ayat ni tak pernah mendakwa diri dia Tuhan ke anak Tuhan, tak pernah dah. Bahkan dia wayak semua mukjizat dia ada tu semua sekali dengan izin Allah. Bi ayatin rabbika, kalau Tuhan kamu dah. Dan akhir cerita ni dia sebut dah, innallaha rabbi wa rabbukum. Kesimpulannya, Allah lah penjaga aku, pencipta aku, yang menghidup matikan aku. Innallaha rabbi, dia Tuhan yang aku sembah, dan Tuhan juga yang kamu sembah, wa rabbukum. Nabi Isa kata ni, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sembahlah dia sahaja, jangan sembah aku, jangan sembah mak aku, jangan sembah orang lain, sembah Allah sahaja. Innallaha, sebab apa? Sebab Allah sahaja Tuhan aku dan Tuhan kamu. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus dah. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau mereka anggap Nabi Isa tu Tuhan ke, anak Tuhan ke, ataupun apa dia Siti Maryam, tak, semua sekali, maka lari daripada jalan yang benar dah, bukan jalan yang lurus. Jadi ini kepercayaan. Sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, dia bahawa aku ni hamba Allah, dia pesuruhnya, bahawa Nabi Isa tu hamba Allah, dia pesuruhnya, dan ruh yang Tuhan campurkan
dah ada perkara lah, maka Tuhan ampun dosa dia, okay? Maksudnya wajib kita beriktikad dengan betul terhadap Nabi Isa. Kalau orang tu iktikad tak betul terhadap Nabi Isa ni, maka tak lulus dia akidah dia. Tekad siapa ya? Tu dah terima lah akidah dia. Jadi kena betul akidah, bukan sahaja dengan la ilaha illallah, dengan Muhammad Rasulullah, bukan dengan nabi-nabi lain, kena betul juga akidah kita dah. Kena betul juga. Barulah jadi hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus dah. Jadi inilah akidah, inilah kepercayaan, inilah keyakinan umat Islam terhadap apa dia Nabi Isa AS. Bukan sebagaimana tanggapan Kristian yang menganggap Nabi Isa telah apa dia, anak Tuhan. Dah, tidak mak Tuhan. Bukan sebagai tanggapan Yahudi yang mereka mengata mereka telah bunuh, mereka telah salib. Dah, mereka kata Nabi Isa anak zina. Tidak dah. Jadi ini iktikad yang benar terhadap Nabi Isa. Nabi Isa ni dia anak yang lahir daripada Siti Maryam dah, dengan anugerah daripada Allah Taala dah. Dan dia bawa ajaran yang benar. Dan dia bawa ada mujizat-mujizat dengan izin Allah, dengan tanda daripada Allah Taala dah. Itu iktikad yang benar terhadap Nabi Isa. Jadi surah Ali Imran ni banyak berkisah berkenaan dengan nak betul, nak jawab syubhat dan keliruan yang ditimbulkan oleh orang Kristian dah. Sebab golongan Kristian ni ramah, majoriti dah dunia ni. Majoriti dunia ni Kristian. Dah. Indonesia pun banyak Kristian, Filipina pun banyak Kristian. Kan ada. Malaysia kita pun ramai banyak Kristian. Kau China lah, Singapura Kristian menguasai. Dah, negara-negara barat seraya lah, negara barat tu. Jadi sebab itulah pendakwah ni, pendakwah Allah lah, Fidah Wong, guru dia lah, dia banyak mengkaji ni. Dia kebanyakan hak Allah ni asalnya memang Kristian, masuk Islam lah. Jadi mereka dedah kepada kita tentang penyelewengan sebenar. Dia percaya salah Kristian dan mereka ni. Dan orang Kristian pun memang giat mereka nak memutakkan pelajar mahasiswa dah. Apa dia nak masuk ke unsur-unsur mereka dah. Percayaan mereka pada kita dah. Jadi kalau kita tidak dakwah mereka, kita tak kemah akidah kita, maka akhir sekali kita akan hanya terpedaya dengan akidah mereka dah yang salah. Itu saja dah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi